Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada panel-panel sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang projek konkrit Puntun. Sebelum memulakan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penyelia projek kami iaitu Puan Masalinda binti Mansur dan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Mama Afiq Izan binti Mi, Nur Fitrah binti Esa dan saya sendiri iaitu Nur Ain Fatihah binti Iskandar. Berikut merupakan aliran pembentangan bagi projek ini iaitu yang pertama ialah topik, pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, skop kajian, carta alih, carta guide, kuantiti bahan, analisis data, hasil projek, graf dan data dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum kita mengenali apa itu konkrit Puntun, kita akan memahami tentang konkrit. Konkrit ialah bahan binaan yang telah digunakan secara meluas dalam industri pembinaan bangunan dan sebagainya. Campuran simen, pasir, batu bau dan air merupakan asas utama bagi peniadaan konkrit. Kita kembali ke tajuk asal projek ini iaitu konkrit Puntun. Apa itu konkrit Puntun? Konkrit Puntun adalah satu alat pengampungan yang mampu terapung sendiri di atas permukaan air, malah mampu menanggung beban di atasnya. Konkrit ini turut dikenali sebagai konkrit ringan kerana sifatnya yang ringan, kegunaannya pula sebagai penyokong platform, dek, jeti, rakit dan banyak lagi. Penyataan masalah. Lebih 500 nelayan di kawasan Parlimen Kimanis yang sebelum ini berdepan kesukaran untuk mencari rezeki berikutan jeti pendaratan ikan dan bangsa perikanan yang usang. Yang kedua, jeti kampung dalam piai yang telah usang dan menyebabkan nelayan sukar untuk mencari sumber rezeki. Masalah ini sering berlaku terhadap jeti pada penghulu disebabkan oleh air pasang surut yang sering berlaku sekaligus merosakkan jeti tersebut. Penyataan yang ketiga pula, kemudahan asas jeti Sungai Tengah dicangkal daerah seberang perai selatan yang perlu dinaik taraf untuk keselesaan serta keselamatan nelayan namun masih tiada tindakan yang berkesan oleh pihak bertanggungjawab. Penyataan masalah yang seterusnya adalah laluan di jeti terapung usang dan pernah beberapa kali rosak akibat dibekor ribut menyebabkan nelayan dan pemandu pepancing di Pondok Batu Uban 2 bimbang akan keselamatan diri mereka. Seterusnya adalah setelah jeti di Kampung Tembiak dibaik pulih, para nelayan akhirnya mampu menaik nafas lega setelah beberapa kali nelayan tergelincir ketika menggunakan jeti tersebut, papan tercabut dan platformnya tiada pelampung. Penyataan masalah yang terakhir pula adalah melalui projek baik pulih jeti nelayan anjuran pihak etika dan Islamic Aid Malaysia, akhirnya para nelayan mampu meneruskan aktiviti perikanan mereka setelah jeti di Kampung Dapur Arang Gelang patah dibaik pulih. Isu pencemaran plastik dan polisterina di lautan merupakan suatu isu yang amat berbahaya bagi kehidupan laut dan kesihatan manusia. Di Malaysia, kira-kira 10 tahun lalu, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Kemahiran dan Kerajaan Tempatan menganggap jumlah pekerja meningkat kepada 30,000 tan sehari menjelang 2020. Jika isu ini tidak dibendung, maka pencemaran ini akan memberikan kesan yang bahaya kepada kehidupan marin serta mengancam kesihatan manusia. Seterusnya adalah isu pencemaran alam sekitar di Indonesia telah mencapai 0.27 tan sehingga 0.59 juta tan akibat dari sisa pembuangan seperti plastik dan polisterina. Hal ini telah menyebabkan lautan Indonesia dimasuki oleh sisa-sisa tersebut pada tahun 2018. Oleh itu, pihak kerajaan dan agensi telah mengambil tindakan untuk larangan penggunaan styrofoam. Seterusnya adalah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Sing Kuai Huan telah menegaskan bahawa penggunaan bekas makanan yang berasaskan styrofoam atau polisterina adalah amat berbahaya untuk kesihatan manusia kerana pelepusannya adalah sukar dan tidak akan hancur selama 100 tahun. Malahannya mampu menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar yang berleluasa. Slide seterusnya pula adalah tentang objektif kajian. Objektif kajian untuk projek ini yang pertama adalah mengenal pasti bahan terbaik dalam banjuan konkrit Puntun. Yang kedua, mengkaji keapungan konkrit Puntun ke atas permukaan air. Yang ketiga, menguji kekuatan konkrit Puntun yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah menguji kadar resapan air dalam konkrit Puntun yang dihasilkan. Saya Nur Fitrah binti Esa akan membentangkan yang seterusnya. Skop kajian.
Kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti nisbah bancuan konkrit pontun yang terbaik bagi menghasilkan konkrit pontun yang ringan dengan menggunakan bahan gantian dalam bancuan konkrit iaitu styrofoam. Selain itu, kajian ini juga menguji kekuatan konkrit dengan menggunakan mesin ujian mampatan hidrolik dan mengkaji keapangan konkrit pontun dengan menggunakan prinsip Archimedes serta mengkaji kadar resapan air dalam konkrit tersebut dengan membuat perbandingan sebelum dan selepas direndam. Dalam kajian ini, nisbah bancuan yang digunakan adalah nisbah bancuan 1, 2 yang merupakan nisbah bagi bancuan konkrit ringan. Setiap nisbah tersebut mewakili simen pasir. Pada nisbah bancuan konkrit ringan tersebut, ia turut disertakan penggunaan bahan tambah atau bahan gantian bagi batu bawah dalam bancuan konkrit asas iaitu styrofoam. Seterusnya, merujuk kepada jadual nisbah tersebut di mana terdapat 3 jenis nisbah bancuan. Yang pertama ialah 1 nisbah 2, nisbah 0.02. Yang kedua ialah 1 nisbah 2, nisbah 0.03. Dan yang ketiga pula 1 nisbah 2, nisbah 0.04, di mana ketiga-tiga nisbah ini mewakili simen, pasir dan styrofoam. Apabila nisbah bancuan tersebut yang dihasilkan tidak berjaya, kajian ini tetap juga dijalankan sehingga mendapat nisbah yang betul dalam penghasilan konkrit pontun. Carta alih. Berikut merupakan carta alih perjalanan bagi projek konkrit pontun kami di mana pada mulanya, sebelum memulakan projek, kita haruslah mengenal pasti tajuk dan jenis projek. Selain itu, kami berbincang bersama-sama penyelia untuk pemilihan dan persetujuan tajuk. Seterusnya, kami juga perlu mengenal pasti masalah serta mengumpul maklumat tentang projek. Selanjutnya, kami akan mereka bentuk projek. Dengan itu, model projek dapat dicipta dan setelah siap, uji kaji ke atas projek akan dilakukan. Sekiranya gagal, kami akan menyelesaikan masalah tersebut dan mencipta model yang baru sehingga berjaya. Ini merupakan catatan kami dari projek 1 sehingga projek 2 dalam perprosesan untuk menghasilkan projek tersebut. Kuantiti bahan. Yang seterusnya ialah jadual kuantiti bahan yang digunakan dalam setiap nisbah bancuan. Untuk kuantiti simen dan pasir adalah sama bagi setiap bancuan iaitu 6.5 kg bagi simen dan 13 kg bagi pasir. Untuk styrofoam pula, bagi nisbah yang pertama adalah 0.1 kg, untuk nisbah yang kedua ialah 0.2 kg dan nisbah yang ketiga adalah 0.25 kg. Saya Muhammad Fizan yang akan meneruskan pembentangan seterusnya, iaitu analisis data. Analisis data yang diperolehi melalui ujian-ujian yang dilakukan, iaitu ujian keapangan, ujian kekuatan, dan ujian kadar resapan air. Berdasarkan penghasilan projek tersebut, bancuan yang terbaik pada pendapat kami adalah nisbah yang kedua, iaitu 1 nisbah 2 nisbah 0.03, di mana tahap keapangannya ada pada tahap yang terbaik, iaitu 8 cm dari paras air. Manakala bagi ujian kekuatan pula, ia mencapai 15.8 kN per meter cube. Di samping itu, kadar resapan air juga merupakan kadar resapan air yang sangat baik, iaitu 0.085 kg untuk konkrit kecil dan 0.425 kg untuk konkrit besar. Tambahan pula, berat bagi nisbah kedua juga mencapai standard bagi konkrit ringan, iaitu 2.693 kg untuk konkrit kecil dan 19.933 kg untuk konkrit besar. Ini merupakan reka bentuk projek konkrit pontun yang dihasilkan. Saiz yang digunakan bagi mereka bentuk projek adalah 500 mm darab dengan 500 mm darab dengan 100 mm. Dan di sebelahnya pula adalah hasil projek yang telah dihasilkan. Data bagi ujian keapangan. Ujian tersebut dilakukan supaya kita tahu sama ada ia terapung atau tidak di atas permukaan air. Cara pengambilan data pula dibuat adalah dengan mengukur ketinggian paras air pada konkrit tersebut. Pada nisbah yang pertama, kami memperolehi 0 cm kerana konkrit tersebut tenggelam ke dalam air walaupun mempunyai berat yang ringan. Pada nisbah yang kedua, kami memperolehi 8 cm dan pada nisbah yang terakhir, kami memperolehi 6 cm bagi ketinggian paras air pada konkrit tersebut. Saya menunjukkan graf bagi ujian keapangan. Data bagi ujian kekuatan.
Pada ujian kekuatan tersebut, kami telah menguji semua nisbah yang kami gunakan untuk penghasilan konkrit pontun. Pada nisbah yang pertama, kami mendapat 32.6 kN. Pada nisbah yang kedua pula adalah 15.8 kN dan pada nisbah yang terakhir adalah 8.5 kN. Graf bagi ujian kekuatan. Data ujian resapan air. Pada ujian tersebut, kami membandingkan berat konkrit sebelum dan selepas direndam untuk mendapatkan data bagi resapan air. Kami mengambil dua jenis sampel iaitu konkrit yang besar dan kecil. Pada nisbah yang pertama, kami memperolehi 0.111 kg untuk serapan air dalam konkrit kecil. Manakala untuk konkrit yang besar pula, kami memperolehi 2.442 kg. Seterusnya adalah nisbah yang kedua. Pada nisbah yang kedua, kami memperolehi 0.085 kg untuk serapan air pada konkrit yang kecil. Bagi konkrit yang besar pula adalah 0.425 kg. Pada nisbah yang terakhir pula adalah 0.137 kg untuk konkrit yang kecil. Manakala konkrit yang besar pula adalah 2.055 kg. Ujian resapan air pada konkrit besar. Graf ujian resapan air pada konkrit kecil. Kesimpulan yang dapat disimpulkan melalui objektif yang telah ditetapkan, ia dapat menentukan nisbah bancuan yang terbaik dalam penghasilan konkrit pontun tersebut. Untuk objektif yang pertama adalah mengenal pasti nisbah yang terbaik dalam bancuan konkrit pontun. Di antara ketiga-tiga nisbah tersebut, nisbah yang kedua merupakan nisbah yang terbaik iaitu 1:2:0.03 kerana mempunyai spesifikasi yang baik dalam penghasilan konkrit pontun dari segi keapungan, kekuatan dan kadar resapan air. Selain itu, objektif yang kedua adalah mengkaji keapungan konkrit ke atas permukaan air. Pada nisbah yang kedua, ia telah mencapai 8 cm ketinggian dari paras air dan merupakan ketinggian paras air yang terbaik antara nisbah yang lain. Di samping itu, objektif yang ketiga adalah menguji kekuatan konkrit pontun yang dihasilkan. Pada nisbah yang kedua telah menepati standard bagi kekuatan konkrit ringan iaitu 15.8 kN per meter cube. Manakala untuk objektif yang keempat adalah mengkaji kadar resapan air dalam konkrit pontun yang dihasilkan. Untuk kadar resapan air, bagi nisbah yang kedua ialah 0.085 kg untuk konkrit kecil dan 0.425 kg untuk konkrit besar. Ini merupakan kadar resapan air yang sangat baik mengikut Piawan standard bagi resapan air. Tambahan pula, berat bagi nisbah yang kedua juga menepati standard berat konkrit ringan iaitu 19.933 kg untuk konkrit besar dan konkrit kecil pula 2.693 kg. Ini dapat disimpulkan bahawa nisbah yang kedua merupakan nisbah yang terbaik bagi penghasilan konkrit pontun tersebut. Akhir sekali, dengan adanya penghasilan konkrit pontun tersebut, ia dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh styrofoam dan juga dapat menyelesaikan isu yang dihadapi oleh nelayan.